Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Puan Shimah binti Kasim, iaitu pensyarah bagi subjek etika dan peradaban. Saya Muhammad Fikri Fahmi bin Fauzi, nomor matriks 07 DEP 21F1023, dan juga rakan-rakan saya akan membentangkan tentang fungsi Selat Melaka sebagai pusat peradaban dan etika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syahrin bin Herman. Nombor matrik saya ialah 07 DEP 21 F1021. Nama saya Muhammad Fikri Fahmi bin Fauzi, nomor matriks 07 DEP 21F1023. Assalamualaikum, nama saya ialah Muhammad Karim Nizam bin Muhammad Nur. Nombor matrik saya ialah 07 DEP 21F1025. Nama saya Azrin bin Abdul Aziz. Nombor matrik saya 07 DEP 21F1027. Mari kita masuk kepada topik yang pertama, yaitu apa itu Selat Melaka. Selat Melaka adalah selat yang terletak di Pulau Sumatera di bahagian barat Indonesia dan juga semenanjung selatan Malaysia dan juga Thailand. Selat Melaka merupakan salah satu selat yang terpenting di dunia, yaitu memudahkan setiap perdagangan berhubung dari satu tempat ke tempat yang lain. Selat Melaka sama taraf dengan terusan Suez. Terusan Suez adalah terusan yang dibuat oleh manusia sendiri, terusan yang terbesar untuk memudahkan pedagang-pedagang untuk pergi ke satu tempat dan ke satu tempat yang lain. Selat Melaka merupakan selat yang terpenting di dunia. Terdapat 5 fungsi Selat Melaka sebagai pusat pentadbiran, yaitu yang pertama adalah bahasa Melayu sebagai bahasa penghantar. Yang kedua adalah hubungan antara negara-negara yang lain terjalin. Yang ketiga adalah hubungan baik dengan China dan elak diancam siam. Yang keempat adalah mengenal pasti kesan perdagangan dan politik berlaku di Selat Melaka dan kepelbagaian etika dan peradaban. Dan akhir sekali adalah mengenal pasti interaksi. Baiklah, untuk fungsi Melaka yang pertama iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa pengantaraan di Selat Melaka. Lingua franca atau bahasa perantaraan dalam urusan perdagangan di Melaka adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa utama masyarakat di rantau Asia Tenggara pada waktu tersebut serta dan digunakan secara meluas oleh pedagang-pedagang yang berlabuh di Melaka. Sebagai contoh, pelabuh dari China, India ataupun Eropah yang singgah ke Melaka. Untuk fungsi Selat Melaka yang kedua iaitu hubungan ekonomi antara bangsa dapat dijalinkan. Entrepot merupakan ekonomi yang terpenting bagi Melaka di India yang dinamakan sebagai kembayat. Ekonomi antara bangsa dapat dipecahkan kepada dua, yaitu para pedagang dari Timur Tengah dan para pedagang dari pelabuhan. Para pedagang dari Timur Tengah mengambil masa 18 bulan untuk sampai ke Melaka dari Laut Merah. Mereka singgah ke Melaka untuk membaiki kapal ataupun menunggu perubahan angin monsun. Oleh itu, kembayat akan menyediakan berbagai jenis barang keperluan mereka, yaitu seperti senjata,
kain bulu, kain saklat, kismis, dan juga barang tembaga. Para pedagang dari Kahira, Aden, Ormuz, selain yang datang dari kawasan timur Mediterranean dan pesisir timur Afrika, akan berkumpul berpuak-puak membentuk syarikat sebelum belayar ke Malaka. Untuk para pedagang dari pelabuhan, mereka mendagangkan barang-barang pelabuhan. Mereka memperdagangkan barang-barang dari pelabuhan Arab seperti Iskandaria, Mekah, dan Jeddah. Mereka membeli berbagai jenis rempah ratus, jagung, emas dari Nusantara yang terdapat di Melaka. Pegu ataupun Burma juga merupakan antara pedagang yang rapat dengan Melaka. Mereka terkenal dari sudut pembinaan kapal. Akhir sekali, mereka akan menjual anak-anak kapal mereka kepada saudagar-saudagar di Melaka bagi menjalankan hubungan dagang ataupun hubungan baik antara Melaka dengan para saudagar. Seterusnya, nomor 3. Hubungan baik dengan Cina elak diancam Siam. Perhubungan antara bangsa amat diawasi oleh Melaka. Hal ini dikatakan demikian karena Melaka dan Siam pernah mengalami krisis hubungan yang membimbangkan. Atas sebab ekonomi mereka telah menjalinkan hubungan yang baik dalam aspek perdagangan. Siam pula menjadi pembekal utama bahan seperti beras, gula, berbagai jenis rempah dan kayu-kayan. Perhubungan antara bangsa amat diawasi oleh Melaka dalam aspek seperti barangan yang dibawa dari Jepun, seperti kain sutra, tembikar, pedang, sabuk emas, perak, kapas, dan kertas. Di Melaka pula bahan ini ditukar dengan rempah, arak, dan kain yang didapati dari Benggala. Samping itu, perempat, mengenal pasti kesan-kesan perdagangan dan politik yang berlaku di Selat Melaka kepada kepelbagaian, etika, dan peradaban. Kesan hubungan perdagangan dan politik memberi kesan kepada peradaban Melayu. Antaranya, hubungan diplomatik yang terjalin antara kedua kerajaan merupakan hasil persetujuan bersama untuk mencari kata sepakat bagi mengukuhkan pertahanan dalam pemerintahan dan ketadbiran sebuah kerajaan. Selain itu, pemerintah kerajaan sama ada kerajaan baru ditubuhkan maupun kerajaan yang merasakan terancam akan menawarkan hubungan diplomatiknya dengan kerajaan di kawasan persekitaran yang lebih kuat dan mantap untuk mempertahankannya. Samping itu, hubungan diplomatik kerajaan-kerajaan tersebut akan memperolehi kebaikan yang banyak dalam berbagai sudut, dan ini akan memfokuskan implikasi hubungan diplomatik. Selain itu, ialah nomor 5, yaitu mengenal pasti interaksi peradaban Melayu dan peradaban dunia yang pernah terjalin dengan Kerajaan Melayu Melaka. Catatan sejarah telah membuktikan bahawa dalam beberapa abad yang lalu, masyarakat dan budaya Melayu telah mengalami perubahan kesan daripada pertembungan dan kemasukan pengaruh asing, khususnya pengembangan bahasa Melayu seperti juga wilayah lain di dunia. Fenomena yang disebut sebagai imperialisme budaya ini turut berlaku di alam Melayu yang terkenal sebagai kawasan strategik antara timur dan barat.
pusat perdagangan intrapod dan aktiviti keagamaan. Interaksi positif daripada pertemuan ini memperlihatkan kecenderungan dalam memperkayakan bahasa dan kebudayaan. Akhir sekali ialah rumusan. Pertama sekali, Selat Melaka menjadi punca Melaka, menjadi pusat perkembangan dakwah dan etika. Kedua, Melaka merupakan perlabuhan antarabangsa yang menjadi pusat pengumpulan para pedagang dari seluruh dunia. Ketiga, wujudnya hubungan perdagangan di antara berbagai negara dari seluruh dunia. Keempat, pertuturan bahasa sebanyak 80 bahasa dipertuturkan di Melaka. Dengan itu telah berakhirlah pembentangan kami daripada kumpulan 4. Terima kasih kerana telah sudi mendengar. Dengan ini kami mengundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.